nasi tak pakai, tapi bila benda yang kita terpaksa pakai untuk mengurangkan tu. Satu lagi saya janji nak jawab. Ada soalan tanya saya semalam, panjang soalan dia tapi saya tak boleh jawab. Jadi saya sebenarnya tak suka menaip. Jadi saya jawab kat Hakim saja. Orang ni dia kata power dia tinggi, dia tulis plus, saya pun tak faham. Saya rasa minus power dia. 1,500, 800, 1,500. Selalunya kalau power kita berbeza, kita pakai spek akan pening. Sebab itu one of the best way is buat lasik. Lasik ni dia kita boleh kosongkan terus, kita betulkan semua. Tetapi kalau kita tidak mampu buat lasik, kita jangan kata saya tak mampu nak buat. Perkataan saya tidak mampu tak bagus. So kita tanya, bagaimana untuk saya memampukan diri saya buat lasik? Jadi kalau kita kata ada orang mampu, dia tu bolehlah, dia semuanya ada, itu kita dah mangsa kehidupan. Kita menyalahkan, merungut, saya tak boleh, orang semua boleh. Kita kata okey, saya pernah jumpa beritahu dah student tu daripada form 1 dia simpan duit nak buat lasik. Umur 26 dia buat lasik. Harga 9,400 dia bayar masa tahun lepas. Sekarang walaupun harga dah turun dan sebagainya, tetapi maknanya bila kita ada ndak sesuatu, kita akan plan, fokus dan simpan ke arah itu. So kita akan tidak belanja ke arah bukan-bukan. Dan kalau tak mampu lasik lagi, tidak apa, kita boleh pakai cermata ataupun pakai kanta lekap. Dan jangan, saya nak sebut sini dah, bila orang jumpa saya, doktor mata saya rosak, bila saya scan semua elok, sebenarnya struktur mata sihat tetapi fokus tak betul. So fokus tak betul tu pakai cermata, kanta lekap atau lasik. So solutionnya ialah tiga ni. Tapi banyak manusia duk sebut masalah mata rabun sampai fail to grateful untuk benda lain yang sihat. Jantung sihat, buah pinggang sihat, tak bersyukur duk sibuk ke mata rabun. Pernah nampak? Saya nak betulkan minda rakyat Malaysia ni. Tolong tengok benda dalam perspektif yang betul. Betulkan brain kita. Pasal emosi kita, perspektif kita, perangai kita ialah reflection daripada paradigma kita, satu minda bawah sedar kita dan juga blueprint kita. So kalau kita punya emosi bagus, persepsi positif dan perangai positif, memang hidup akan bahagia dunia akhirat. So kalau kita tak suka dengan apa hasil kehidupan kita, kesihatan, keuangan, relationship dengan orang, kerohanian kita, kesihatan, kalau tak suka, apa kita ubah? Kita punya emosi, kita punya persepsi apa yang kita lihat dan juga tindak balas kita. Jangan sibuk untuk tengok masalah, tapi apakah penyelesaian itu. Saya mungkin dapat jadikan amalan untuk diri kita dan juga panduan. Dan kita bersama dengan interaksi pendengar talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Assalamualaikum, Profesor Muhaya. Saya dah lama mengikuti doktor. Terima kasih. Tiap hari Rabu dan malam kan pukul 1. Masya Allah. Terima kasih. Syukur ada orang macam doktor ni. Syukur pada Allah. Saya nak tanya, saya ni dalam perhatian doktor, kencing manis. Saya nak tanya doktor, bagaimana saya nak kekalkan kesihatan saya, boleh pakai cermin-mata dan tidak kuat sangat kencing manis saya, macam ada orang cakap dia serius sangat hingga tak dapat pakai cermin-mata. Boleh, insyaAllah. Terima kasih banyak. Terima kasih. Seorang ceria dan baik, sebab tu sihat ya. Okey, kita kencing manis selalunya disebabkan oleh tabiat pemakanan kita bertahun-tahun lepas. Jadi kalau hajah nak tukar jadi sihat, ubah tabiat pemakanan. Kalau kita suka makan nasi lemak, roti canai, teh tarik, saya nak sebut dia, teh tarik boleh kuranglah, buang perkataan teh tarik ya. Cari green tea, teh hijau bagus ya. Dan mas cotek dan sebagainya. Itu bagus. Tetapi ubah pemakanan, minuman dan senaman. Okey, kalau kita kurang senaman memang tak bagus. Kita mesti banyakkan senaman. Dan kita tahu kalau kita kencing manis, kemungkinan untuk buta 25 kali ganda. Jadi semua pesakit kencing manis wajib jumpa pakar mata sekurang-kurangnya setahun sekali. Dan kenapa kawan sedari yang tak boleh pakai cermin mata tu, pasal bila saya kata tadi, bila retina sihat, kalau tak fokus pakai cermin mata. Tetapi kalau retina tak sihat, pakai cermin mata macam mana, buat lasik macam mana, tidak akan baik kerana retina tak boleh terima cahaya. Cahaya masuk tapi fokus, tapi retina rosak. Jadi penyakit kencing manis dia merosakkan retina. Oleh itu untuk mengawal, tolong jaga pemakanan. Saya nak cadangkan semua orang makan Quaker Oat. Saya dah beri resepi beberapa kali. Pagi-pagi Quaker Oat, kalau tak boleh buat bubur blender payah, kita blendkan dengan susu yang tu, taruhkan green apples, buat jadi macam milkshake pagi-pagi, buat macam tu. Dan ada orang dia taruh Quaker Oat, taruh badam, taruh buah apple, tak apa, tu semua bagus. Tukar kreativiti masing-masing. InsyaAllah. Dan kita balik kepada saya, isu seorang ibu, Puan Asma Ismail, tafsir ringkas yang dikirimkan. Salam Prof. Saya ibu angkat kepada seorang anak yang tak sah taraf, sekarang umurnya 17 tahun.
self-esteem cukup rendah tapi akhlaknya baik. Yang saya bimbang tahap pelajaran ni yang sangat lemah dan sekarang bersekolah di sekolah agama tingkatan 5 dan dia juga bukan warga negara. Silakan. Tak sah. Anak luar nikah. Oh, tak apa. Dia anak luar nikah ni dia bersih ya. Mak ayah dia bersedia, okey. So kita jangan pandang buang label, kita jangan stop labeling people. Label, taraf kita pandang dengan mata dia ni anak luar nikah, jangan. Pandangan kita menurunkan tenaga dia. So kalau lagi dia beritahu pula dia tak tahu mak bapak, mak ayah dia berdosa, buang. Kita mesti belajar rewrite our history. Lupakan masa lepas. Buang. Saya kata kehidupan macam boat kan, yang buih belakang tu kehidupan masa lalu, jangan fikir. Enjin sekarang untuk kehidupan masa depan menuju ke arah husnul khatimah yang kita cari. Jadi self esteem mungkin rendah, kita tak tahu apakah keluarga-keluarga puan sebut dia ni anak pungut, macam ini label-label yang mengurangkan keyakinan. So macam mana kita nak suruh orang tu berjaya? Pertama, naikkan keyakinan dia. Macam mana? Baik, sekarang cakap dia kuasa suruh dia pergi ke taman tengok langit. Besar tak langit tu? Runtuh tak langit tanpa tiang? Siapa punya kuasa? Allah. Siapa jadikan Ani? Contoh namai. Siapa jadikan Ani? Allah. Kemungkinan Ani dilahirkan berapa? 1 dalam 300 juta. Jadi dalam 1/300 juta sperma ayah tu Allah pilih satu saja dengan telur ibu tu. So betapa istimewanya Ani. Sangat istimewa. Potensi banyak. Cuba bayangkan Ani nak jadi apa orang lagi. So buatkan skrip kehidupan dengan dia. Dia nak kahwin macam mana. Dan ingat, kalau orang tak belajar akademik, tak pandai, tak semesti dia tak bahagia. Banyak orang yang tak pandai belajar tapi boleh buka kedai, boleh jadi tukang masak, boleh jadi tukang kait, buat kuih dan sebagainya. Tengok apakah dia pandai dan pergi ke arah itu. Dan jangan kita ni di condition programming kita untuk berjaya cuma dapat universiti, mesti masuk universiti baru berjaya. Tak, itu semua salah. Ada orang ada kekuatan masing-masing. Kalau semua orang nak masuk universiti, siapa yang nak jadi tukang masak, chef kat restoran? Virus. So kalau semua orang bawa degree, sibuk dengan PhD, master, tapi siapa yang nak buat benda-benda yang melengkapkan kehidupan kita? So kita mesti tingkatkan keyakinan ibu. Dan juga saya cadangkan, kalau kita ambil anak angkat, tentukan, saya bertanya kepada orang ambil anak angkat, dia kena orang yang baik yang boleh ambil anak angkat orang, boleh jaga anak orang sepenuh hati. Jadi tentukan akhlak dia bagus, ibadah dia bagus, dan tauhid dia bagus, dan sebab ada sekolah agama dah bagus, dan kalau boleh doakan dia berikan jodoh pertemuan, semoga berjumpa suami yang beriman, insya-Allah. Insya-Allah. Terima kasih atas kepada Prof. Dan juga kita bersama dengan seorang lagi pemanggil yang terakhir untuk Islam itu Indah edisi hari ini. Assalamualaikum. Hello, waalaikumsalam. Ya, silakan. Saya Nana daripada Gombak. Saya nak tanya, macam mana kita nak atasi masalah orang yang sentiasa tak ada mood. Kejap-kejap nak tak ada mood, kejap tak ada mood, Monday mood lah, lepas tu tak ada mood lah, nak kerja tak ada mood, pagi tak ada mood, petang tak ada mood. Kita nak bantu dia ni, bantu orang tak ada mood lah. Okey, boleh. Okey, terima kasih Nana. Soalan sangat bagus. Saya kata dua benda jangan sebut tiap-tiap hari. Saya terlalu letih, saya rasa tak sihat. Jangan sebut pantang besar. Pasal kalau kita sebut tak sihat, saya sebut letih, itu 50% tenaga dah turun. So sentiasa saya seronok. Kenapa orang tak ada mood, Fairuz? Cuba orang tak ada mood ni, kita suruh buat dia benda yang dia suka. Jom pergi shopping, sure ada mood. Pasal dia suka pergi shopping. Kenapa dia suka pergi shopping? Nak beli barang. Nak beli barang pasal apa? Nak pakai lawa. Nak pakai lawa apa? Tunjuk kat orang. Habis. Hidup kita tunjuk kat orang. Cuba mood tu mencari makna kehidupan tiap-tiap hari. Kalau guru seronok nak mengajar, pasal apa? Saya nak menanam benih-benih kehebatan dalam anak-anak. Kalau belajar 1, umur 7 tahun, saya masuk ke benih kehidupan yang bagus. Dia 70 tahun lagi, setiap amalan yang dia buat jadi pencen kubur saya. 70 tahun investment saya membiak-biak. Itu makna untuk guru. Kalau polis trafik, saya kan nak sebut, nak ucap semua polis trafik saya, kalau nampak polis trafik saya tabik kat dia, nak babai kat dia, macam nak beri air kadang, tapi takut salah undang-undang pula. Berterima kasihnya pada polis trafik ni, kerana kalau tak ada polis trafik, jalan jam. Dia nampak polis lega, lampu merah pun boleh jalan. So mana polis ni kenapa dia ceria? Pasal dia tahu makna kehidupan, mana aktiviti dia. So kalau kita di pejabat pun, kita bekerja pasal apa? Tengok organisasi kita bekerja. Kalau kita bahagian pusat zakat, syukurnya dengan sebab saya pusat zakat ni banyak menolong orang miskin. Cari makna signifikan apa yang kita buat sebenarnya. Sebab tu tukar paradigma kita untuk melihat. Saya kata paradigma apa dia? Emosi kita, persepsi atas apa yang berlaku dan tindak balas kita. Kalau kita memproses dengan melihat cermin mata kehidupan yang kita hidup ni sementara, mencari sebanyak mungkin amalan untuk mata wang akhirat kita, iaitu pahala kita, dan kita melihat semua dengan bentuk positif, maka paradigma kita positif. Bila kita beranjakkan paradigma, maka hidup kita akan beranjak ke level yang lain.
saya nak perhatikan 7 manusia ni, kita ada 7 level. Ada orang dia mass consciousness, macam haiwan biasa, makan, pakai, apa yang binatang tak ada, kita tak ada, semua ada. Telinga, hidung, semua ada. Apa yang membezakan akal? Seorang guna akal daripada mass consciousness, dia mula-mula, saya ada nak buat apa yang saya nak buat sendiri. Lepas tu dia ada disiplin, lepas tu dia ada fokus, lepas tu dia ada cita-cita, lepas tu last kali dia ada self mastery, di mana dia boleh mengawal diri dia, persepsi dia, dan dengan sebab dia punya kekuatan iman tu, dia boleh mempengaruhi semua orang seluruh dia. Farus pun tak jumpa orang tu, sedap je duduk dia. Aura positif. Pasal apa? Aura spiritual kuat, aura emosi dia kuat, aura tindak balas dia kuat. Aura itulah paradigma kita sebenarnya, Fairuz. So kalau kita tak suka apa yang berlaku pada kita di dunia luar, dunia dalaman kita betulkan. Paradigma ialah dunia dalam, dan dunia luar ialah kesan daripada paradigma kita. So kalau dunia luar kita tak elok, kita nak salahkan siapa? Nak salahkan dunia luar? Salahkan paradigma kita. So siapa boleh mengubah paradigma kita? Kalau kita masa kecil, kita betulkan mak ayah kita, tapi kita dah besar nak ubah, kita kena ubah sendiri. Bermula dengan fikiran menentuk emosi, emosi menentuk perkataan, perkataan menentuk perbuatan, perbuatan bentuk sikap, sikap membentuk personality, personality menentukan destinasi dunia dan akhirat. Jadi kalau kita nak betulkan dunia luar kita betulkan pemikiran. So pemikiran, perasaan, dunia dalaman, tindakan dan juga hasil kat luaran. So tindakan ialah jambatan di antara dunia dalaman kita dan dunia luar kita. Jadi banyak orang exercise, X means external. Kita kena inner size. Inner size means senaman minda kita, melawan nafsu kita. Sebab tu yang jihad, kita lawan nafsu tu. Kita malas solat, kita solat. Kita malas nak makan mana-mana, kita tahan tak makan. Kita nak marah orang, kita sabar nak marah orang. Kita malas nak beri zakat, sedekah, kita lawan. So maknanya kita lawan, practice makes perfect. Maka insyaAllah hidup kita akan bahagia. Jadi balik pada soalan ni, yang tak ada mood ni sebab dia tak tahu makna dan tidak ada tujuan. Cuba kita, tujuan apa? Husnul khatimah. So visi kita, purpose hidup husnul khatimah. Visi kita orang beriman, bertakwa. Goal kita setiap hari mencari redha Allah. Okey, so kita ada ingat pesanan terakhir saya ialah kepada semua para pendengar, kita mesti ada visi dan tujuan dan goal matlamat. Apakah visi? Kita nampak diri kita jadi macam mana masa sakratul maut, macam mana tanam kubur, macam mana luas kubur, macam mana. Kita punya tujuan husnul khatimah, dan matlamat kita ialah mencari redha Allah setiap hari. Kalau apa kita buat, cara kita berpakaian, cara kita bermuamalat dengan orang, dan bagi semua wanita, jagalah aurat kita, dan jangan sembuh minyak wangi banyak-banyak di luar rumah, tapi banyak minyak wangi di dalam rumah. Saya minta maaf kepada semua pendengar, panjang umur, insyaAllah berjumpa lagi, dan saya menyeru kepada diri saya, keluarga saya dan semuanya, apa-apa kita buat mencari redha Allah. Wallahualam. Terima kasih Prof. Saya kira itu masa dan peluang dapat kita bersama dengan Prof untuk edisi hari ini, dan kiranya ada kesempatan untuk bersama dengan pendengar atas peluang yang diberikan, walaupun hanya hampir 1 jam ini, tapi ada juga yang tak dapat kita naikkan. InsyaAllah pada minggu depan tu berjanji kita. Jangan lupa. Terima kasih Prof. Assalamualaikum. Assalamualaikum.